pada 12 Oktober nanti, okey, hari Isnin jam 8 hingga 11 malam akan diadakan satu program yang sangat menarik, iaitu anugerah. Yes, anugerah Kampung Boy yang akan diadakan di Dewan Seni Wilayah Putrajaya. Okey. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut apakah yang bakal terisi pada malam itu. Dia ada beza tau di antara pelukis komik dengan pelukis kartun. Okey. So kita bersama dengan orang yang menjadi tulang belakang pada industri pelukis kartun ini. Okey. So siapa dia? Saya kenalkan sebelah kanan saya Kartunis Juragan selaku Presiden Kelab Kartunis Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan seterusnya Ya, kita ada Kartunis ni selaku pengurusi Malam Anugerah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, kalau sebut pasal Kampung Boy ni, semua dah well established dalam negara kita sebagai sebenarnya legend dalam industri kartun ini. So kita nak tanya kepada pengarah program dulu tentang idea penganugerahan Kampung Boy, sebab takut orang confused. Adakah ini sekali lagi nak promotekan Datuk Lat ke or another program Kampung Boy ke, ataupun lebih lagi? Okey, anugerah Kampung Boy ni sebenarnya adalah tujuh kali sebuah majlis penganugerahan bagi mengiktiraf dan juga menghargai kembangan dan jasa kartunis selama ini. Sebelum ni di Malaysia ni kita belum ada lagi satu anugerah yang khusus untuk kartunis. Kalau ada sebelum pada ni pun cuma anugerah bersempena dengan suatu acara. Tapi anugerah kali ini memang bersempena juga dengan satu acara yang amat besar, iaitu sambutan ulang tahun ataupun sambutan setengah abad Kartun Lat. Ini Datuk Lat ni dah 50 tahun melukis kartun pada tahun lepas, dan kini kita adakan acara anugerahan kepada kartunis sempena dengan penglibatannya setengah abad dalam bidang kartun di Malaysia. Dan Kampung Boy dipilih kerana Kampung Boy adalah satu watak yang macam Tuan cakap tadi bahawa ianya dah jadi legend sebab dan Kampung Boy juga kita telah iktiraf sebagai sebuah karya yang agung, hasil tangan Datuk Muhammad Nur Khalid ataupun Datuk Lat. Jadi sebenarnya itu kita mengabadikan nama Kampung Boy itu dalam anugerah yang kita akan sampaikan kepada pemenang utama dan juga pemenang-pemenang sampingan dalam banyak kategori. So it's like macam mencipta generasi baru dalam industri ini. So, mencipta generasi baru juga mengenang jasa yang lama. Baik, menyambung. Kartunis Juragan selaku Presiden Kelab Kartunis, bagaimana Tuan melihat program yang ada ataupun anugerah Kampung Boy ini dapat memberi inspirasi, macam tadi Abang kata, dapat memberi semangat kepada kerja baru dalam masa yang sama mengenang cabaran dalam sekarang ni, kalau ada komik legend dah tutup sebagainya. So apa kekuatan motivasi untuk mereka? Sebenarnya apabila Kelab Kartunis Malaysia ni bercadang untuk mengadakan satu anugerah, dan saya rasa sambutan daripada kartunis-kartunis di negara kita amat memuaskan. Mereka menyokong kita dan pada saya inilah masa yang paling tepat kita mengadakan satu anugerah untuk membangkitkan lagi semangat di kalangan kartunis, walaupun kita tengok dari segi industrinya agak malap, tetapi sebenarnya ada dua perkara akan berlaku di sini, mana kita harus bergerak kepada teknologi baru. Di situ juga kita boleh meneruskan karya-karya kita untuk dibaca oleh khalayak. Di samping juga kita cuba untuk bersatu. Kalau kita lihat persatuan-persatuan ataupun artis-artis ataupun penggiat seni yang lain mempunyai persatuan dan kelab, jadi kartunis pun perlu ada satu persatuan atau satu kelab supaya masyarakat kartunis itu terbela, dan itu antara matlamat penubuhan Kelab Kartunis Malaysia ni. Dan berbalik pada anugerah tadi, kita sangat berterima kasih kepada ramai pihak yang menyokong selain daripada pihak kartunis. Kita pihak Kementerian Wilayah sendiri melalui Datuk Rahimi Rejab rasa banyak bantu kita dalam hal ni. Begitu juga dengan kumpulan agensi Felda misalnya, FGV-nya dan Yayasan Felda pun banyak bantu, dan Institut Wasatiyah, yang mana kita rasa kelab ni tidak kesorangan. Bantuan-bantuan daripada rakan-rakan di agensi kerajaan banyak bantu, dan juga swasta. Jadi kita dalam masa yang berhad kita mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita harap perkara ini akan berterusan dan kartunis Malaysia
akan kembali bertenaga dan terus bergiat untuk mempertahankan industri kita. Dan biasanya bila sebut anugerah ni, saya kira mesti orang tertanya-tanya, apakah kategori yang tak tahulah nak kata dipertandingkan ke ataupun yang disediakan untuk anugerah ini? Okey, selain pada anugerah utama, kita sebenarnya cuba nak berahsia mengenai kategori itu. Ah. Tapi kita boleh bagi sedikit gambaran lah. Clue. Kita ada kartunis legenda, kita ada kartunis berpotensi, kita ada juga kartunis terbaik, kita ada kartunis editorial dan sebagainya. Yang sebagainya itu jadikan rahsia pada hari tersebut. Dan perlu saya tekankan di sini, upacara itu akan diadakan penyampaian anugerah itu akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Itulah saya tertarik bila disebut tentang penyampaian ini. Maknanya dunia kartun ini mendapat pengiktirafan dari Perdana Menteri sendiri. Ya. Apa signifikan dia? Kerana kita dalam sedar ataupun tidak, kartun ini peranannya lebih daripada cuma hiasan di surat khabar, majalah, buku ataupun yang dekat TV kan. Kita sebenarnya telah banyak menyumbang ke arah memperkenalkan negara, ke arah memartabatkan bangsa kita, bahasa kita dan sebagainya, yang mana secara halusnya dia juga satu media perhubungan antara rakyat dengan pemerintah atau sebaliknya. Jadi pengiktirafan daripada Perdana Menteri itu amat kita hargai sebenarnya, dan di peringkat dunia pun kartun ini memang dipandang sebagai satu profession. Kan? Di negara barat sana kartun ini semua milioner. Di sini kita tak sampai macam tu lagi lah, sebab mungkin kita akan menuju ke arah itu insyaAllah, walaupun ada yang pendapatan mereka mencecah sesuatu yang menakjubkan lah. Kalau dulu orang tengok kau ni nak jadi apa di kartun kan? Tapi Datuk Lak dah buktikan. Dan beberapa orang kartun lagi tak perlu saya menyebutkan nama di sini lah. Datuk Lak sebab dia satu ikon. Semua kartun ni memandang dia sebagai Legend. Legend. Okey. Dan nak tahu tak, di Jepun tuan, di Jepun mereka membentuk masyarakat dengan kartun. Jepun untuk compete Hong Kong dalam kungfu, dia buat apa tu, kartun Dragon Ball. So dia buat untuk dia tak target untuk bola tampan sampai ke peringkat dunia. Dia buat ada cerita bola keranjang, slam dunk tu kan. Dia dia sebab orang Jepun ni terlalu sopan buat kartun Shinchan. So macam mana tuan, kartun Malaysia ni Sebagai media, membentuk budaya, pemikiran, apa lagi, karakter rakyat Malaysia. Takut juga saya dengar tadi tu. Jepun mendidik masyarakat ni boleh kartun. Sebenarnya Jepun bukan mendidik masyarakatnya saja boleh kartun. Kita pun masyarakat Malaysia dah terdidik dengan apa ni, komik-komik Jepun dan sebagainya, dan kita sangat industri komik sebenarnya, industri komik dan kartun ni kan, sebenarnya kita diserang hebat oleh kartun-kartun dari Jepun dan sebagainya, dan menyebabkan generasi baru beralih arah ke arah itu, dan akhirnya pada saya kita lupa tentang kita punya budaya dan apa asal usul kita. Sebab tu kalau kita tengok generasi yang terdahulu ataupun ini masih lagi memandang Kampung Boy adalah salah satu daripada karya Datuk Lak ni sebagai bahan rujukan, sebab itu tradisi Melayu kita, dan sebenarnya kita masih beruntung juga kerana saudara Encik Jafar Taib kita, salah seorang lagi ekor kita yang menerbitkan majalah Gila-Gila, masih mempertahankan. Dia masih mempertahankan, inilah kartun Malaysia, walaupun dia tahu jualannya tidak berapa, tetapi dia tetap mempertahankannya. Kita memang kagum dengan semangat yang ni. Dan kita dalam kelab itu sebenarnya berada dalam lingkungan itu, maksudnya kita masih ingin mempertahankan dan harus mempertahankan apa yang perlu kita pertahankan. Maksudnya inilah masyarakat luar datang sini, kartun Malaysia di mana ini. Bukan lagi kita tengok ini kartun Malaysia, mereka tanya ini orang Jepun okey ke Malaysia okey, dan confuse dan keliru sebagainya. Jadi saya rasa kita harus bermula sekarang. Kalau kita tak mula sekarang, bila lagi? Jadi kita harus mendidik terutama para kartun baru yang akan muncul, terus melukis kartun Malaysia, bukan lagi meniru kartun-kartun barat ataupun kartun-kartun daripada Jepun ke Hong Kong dan sebagainya.
Bagaimana Tuan melihat penerimaan anak muda Malaysia muda dalam kartun Malaysia ni sekarang? Adakah maksudnya kalau kartunis baru muncul dengan pattern ataupun trademark kartun Malaysia, sambutan yang bakal diperoleh macam mana? Akan menjadi sukar, tetapi akan dibiasakan nanti. Kalau seperti kata tadi, kalau kita tak mulakan, ini akan terus berlarutan. Harus kita mula untuk berhenti kepada kartun-kartun daripada Jepun luar maksudnya, dan kita promote ataupun promosi kartun-kartun kita. Di sini kita rasa perlu kerjasama berbagai pihak lah. Kalau kita mengharapkan kartun sendiri mungkin kemampuannya agak terbatas, tetapi sekiranya ada bantuan-bantuan daripada agensi lain, pasti perkara ini tidak mustahil akan kita akan realisasikan. Berbalik kepada Manap Anugerah ni, saya yakin dia tak terhenti setakat anugerah kan. Jadi apakah perancangan pasca anugerah supaya momentum tu tak macam IGAM ke? Semangat tu suara kuah lagi. Sebagaimana yang Cik Juragan sebut tadi, ini akan jadi titik tolak untuk kita kembali bersatu. Kita ada banyak persatuan sebenarnya yang base dia kartun. Kita ada pekomik, persatuan pelukis komik, animas. Kita ada pekartun, persatuan yang diwujudkan terlebih dahulu daripada Kelab Kartun Malaysia. Dan kita mengharapkan pada malam tersebut kita boleh berada di bawah satu bumbung. Kita ada acara sampingan, kita ada bengkel, nama mesra antara kartun lama dan baru. Dan situlah kita akan jemput. Pasal benda ni eksklusif melalui jemputan. Kita akan jemput kartun-kartun lama yang mungkin dah tak tahu di mana berada. Kita akan cuba tulis. Dan juga kartun-kartun baru yang mahu mengenali kartun lama secara mungkin orang kenal karya tapi tak nak bertemu. Macam mana rupa? Ya. Kartun itu dulu memang langsung orang tak kenal, orang tengok kesan saja. Satu ketika dulu pada tahun 80-an kartun jadi selebriti. Yes, orang betul. kenal Ujang, orang kenal Nan kan, Lat dan sebagainya. Apa dulu, tapi tak tahu wujud kita apa, Profesor Serba Tahu. Orang sebut tahu. Orang tahu itu satu watak yang diwujudkan karakter. Ya. Maknanya bagaimana watak diwujudkan pun